Semalam apa jadi tuan-tuan? Semalam SPRM telah tangkap seorang CEO. Tuan-tuan dah baca berita tu? Dia tangkap CEO itu, dan dia tangkap 5 malam tuan-tuan. Semalam malam pertama. Dan malam pertama kena tangkap SPRM aja dah macam-macam cerita keluar baru satu malam. Ada keterangan-keterangan daripada saksi cakap direct nego daripada 92.5 bilion ini, ada kontrak-kontrak 10% telah ada surat setuju terima dan tengah terlaksana. Dan daripada kontrak-kontrak yang direct nego ini, ada komisen pula minta 5%. Baru satu malam ke dalam tuan-tuan, dah semua dia cerita dah. Bayangkan lagi 4 malam apa benda cerita keluar. Betul tak? Saya pun nak tahu malam ni apa benda pula cerita keluar. 92.5 bilion tuan-tuan. Betul tak? Dulu ingat masa PRU 14 kita kalah. Sebab apa? Sebab mereka kata 2.6 bilion dengan 42 bilion. Ingat? Muhyiddin pada masa itu bagi ucapan dekat Muar, saya ingat dia kata dia tak boleh bayang 2.6 bilion 42 bilion ni banyak mana. Susun duit satu Malaysia boleh keliling. Betul tak kak? Sekarang saya nak tanya dia, awak boleh bayang 92.5 bilion ni banyak mana? Awak mandi pun boleh mungkin susun duit daripada sini sampai bulan, sampai planet Mars tak habis. Betul tak? So awak jawablah. Awak jawab. Satu malam dah semua cerita terkeluar. Bukan kita ke benda, bukan ada torture ke apa. Okey, sebab itu saya cakap dia orang ni dulu dia belagak, kita dah suruh dia jadi kerajaan, dia tak mau jadi kerajaan. Sekarang baru nak jadi kerajaan balik. Betul? Sebab apa dia nak jadi kerajaan balik tuan-tuan? Sebab nak tutup, sebab dia takut. Ada satu malam terbongkar, terkucil semua. Lepas ini tak tahu apa benda nak jadi. Dah entah-entah orang yang kata dia bersih sangat ke pak-pak lebay pun nanti kena soal. Betul tak? Yang kata dia PN best. Dia kata PN best tu konon bersih dan stabil. Saya kena tanya PN best apa? Bestarinet ke apa? Betul? Rupa-rupanya bukan PN best bersih stabil. Ni PN best direct nego tuan-tuan. Kenapa PN best direct nego 42.5 bilion tuan-tuan? Saya persoal benda ini. Saya yang pertama sekali persoal benda ini. Saya yang pertama sekali bawa isu Naruto bilion. Betul? Sanusi tanya, saya kata apa ada orang ni penyokong pembodek Muhyiddin dalam parti kita pula tanya, kenapa pula nak soal Naruto bilion? Siapa yang cakap Naruto bilion? Dia pula dah bawa cerita naratif Muhyiddin pula dalam parti kita. Saya kata, siapa yang cakap Naruto bilion? Sanusi dengan Muhyiddin lah cakap Naruto bilion. Dia kata bukan Naruto bilion, 530 bilion. 530 bilion pun banyak juga, betul? Beza. Lepas tu dia kata, sebenarnya yang pakai duit kerjaan 83 bilion. 83 bilion? Lepas tu SPRM cakap sebenarnya 92.5 bilion, 10 bilion. Lebih tinggi daripada itu tuan-tuan. Dan lepas tu dia kata yang telah dilaksana 10%. Kalau 10% daripada 92.5 bilion, berapa bilion kak? 9 bilion. Lepas tu yang orang saksi-saksi ni cakap pula, dia kata daripada kontrak ini minta komisen 5%. Saya nak tanya awak, 5% daripada 9 bilion berapa? 450 juta komisen dia tuan-tuan. Kalah cerita Piramli. Kalau cerita Piramli, wow dia kata. Full lama boleh kepung. Sebab itulah itu hari mungkin mengkali masa PRU 15 habisnya ditampuk. Betul? Sekarang kita ada bincang itu hari di atas. Ada beberapa bahagian telah memfailkan petition tuan-tuan untuk pilihan raya semula sekurang-kurangnya 3 parlimen di Malaysia, di mana Perikatan Nasional telah menang dan ada bukti-bukti menunjukkan yang mereka ni rasuah pengundi. Ini perasuah nasional ni tuan-tuan. Tuan-tuan setuju kita buat PRK balik 3 parlimen ni?
kita pergi lawan. Sebab kalau tidak, negara ni nak pergi ke arah mana kalau saya tak persoal benda ni, tuan-tuan. Mereka kata, dah lepas ni dengan penyokong-penyokong Muhyiddin ni apa semua ni. Cakap, tak payahlah perkara yang lepas-lepas lah, tak payah tanyalah. Bila alik dia nak berapa bilion, tak payah tanya. Bila alik kita, semua kalau benda semua dia selak ni, betul? Semua harapan dia. Saya tak tahu, mungkin dia tengah cari dalil, tuan-tuan. Dalil yang baru. Itu hari di Penang saya tanya terus. Saya kata, Haji Hadi dengan Sanusi, awak cari dalil mana yang boleh menunjukkan yang kita boleh rasuah mengundi dan menang pilihan raya. Saya tanya mereka, awak tak malu ke menang pilihan raya dengan merasuah pengundi? Dia tahu malu tak? Tak. Bila balik dia semua halalan thayyiban, bila balik kita semua rasuah. Dan kita kalah sebab itu. Sebab dia kata kita rasuah, betul tak? Dan pada masa yang sama dia kata dia bersih dan dia bagi duit. Saya kata itu hari semalam, saya kata PRU 15 yang lepas, dengan reporter pun saya cakap, itu perjumpaan saya dengan editor. Saya kata PRU 15 yang lepas adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah Malaysia. Setuju tidak? Yes. Yang mana mereka tak segan silu bagi duit pada pengundi, tuan-tuan. Kita memang betul, kita ada bagi duit, tapi kita bagi duit pada jentera, betul? Untuk awak pergi tampal poster, pergi ini, betul, itu tak salah. Tapi where do we draw the line? We draw the line apabila mereka bagi ambil kau pengundi luar 600. Macam mana? Wallahi wabillahi watallahi undi pas ambil 300.5 dalam menggunakan nama Allah untuk merasuah pengundi, tuan-tuan. Dalam surau pula tu. Apa cerita ini? So sebab itu saya kena fight benda ni, tuan-tuan. Sebab itu kita kena fight benda ni, tuan-tuan. Kalau tidak, negara ni nak pergi ke arah mana? Kalau kita benarkan, dia kata semua saya boleh tak payah bangkitlah isu ni. Kalau saya tak bangkit isu ini, next pilihan raya dalam PRN ni pun sama. Dia tahu dia nak menang pilihan raya, kena rasuah pengundi. Nak rasuah pengundi, kena direct nego dan ambil rasuah lagi bilion-bilion, tuan-tuan. Habis tu apa nak jadi negara ni? So dia tuduh kita, dia yang jadi perasuah nasional. So sebab itu saya nak lawan perasuah nasional ni, tuan-tuan. Dan berbalik-balik cerita pasal kes-kes mereka ini. Baru tadi, lepas tu kenyataan semalam dalam kenyataan yang dikeluarkan, saksi-saksi mengatakan bahawa memang dia menjadi dalang dan broker untuk ambil 3 ke 5% komisen daripada bilion-bilion ni. Tadi tu 9 bulan 10% tu 450 juta kan. Dan dia kata untuk menjadi wakil daripada kepada orang atasan, dia kata. Dan duit itu dimasukkan dalam akaun parti. Itu yang dia kata, yang duit masuk dalam akaun parti. Tuan-tuan rasa ada tak duit yang tak masuk dalam akaun parti? Lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak, tuan-tuan. Dan kalau kita andaikan 10% daripada 92 bilion tu, 9 bilion kali 5% 450 juta, itu yang ada surat setuju terima. Saya nak tanya tuan-tuan, biasanya bila projek dah diluluskan, siapa yang tahu benda ini, dan bila dah diluluskan, walaupun tak ada surat setuju terima, ada tak praktis yang mana kontraktor ni kemungkinannya bagi upfront? Ada tak? Ada tak? Sebab itu saya nak tanya, SPRM kena tanya saksi-saksi ini, berapa duit kita nak tahu yang telah kontraktor ini bagi upfront. Kita nak tahu ke tidak, tuan-tuan? Kita nak tahu. Dan kepada siapa dia bagi, betul tak? Dan berapa dia pakai duit untuk rasuah pengundi. Itu saya nak tahu, tuan-tuan. Itu. Kalau tidak, dahlah mereka ini menglaung-laungkan perkara-perkara slogan ini, tapi sebenarnya mereka munafik, mereka yang rasuah. Itu cerita dia sebenarnya, tuan-tuan. Dan bila perkara ini berlaku, apa implikasinya pada kita? Implikasinya begini, mereka tengah panas sekarang ni. Saya percaya geng-geng sebelah sana tak tidur malam, tuan-tuan. Bukan saja orang yang masuk ke dalam, yang ditahan 5 hari itu tak tidur malam, Datuk Kuchil. Yang luar-luar ni, tuan-tuan rasa apa dia buat sekarang ni? Aduh, apa benda yang dia ni cakap nanti ni? Apa? Buat hasil? Tak tahulah.
Yang makan cili kena puasa, betul tak? Mencirit ke apa saya tak tahulah. Memang tak boleh nak mikir. So dia sekarang maksudnya dia tengah desperate, terdesak. Bila dia terdesak, maka tuan-tuan rasa macam abang cakap tadi, dia tak mau jadi pembangkang dah pula. Dia nak jadi kerajaan. Apa cara dia untuk jadi kerajaan? Jatuhkan kerajaan. Macam mana cara dia nak jatuhkan kerajaan, tuan-tuan? Satu cara je dia boleh jatuhkan kerajaan, ialah dengan menjatuhkan presiden dengan timbalan presiden. Bila dia jatuhkan kepala itu, maka ikut kita punya perlembagaan dan kontrak yang kita sign itu hari, dan 30 blok ini, kalau dia dapat secure benda itu, maka dia boleh bawa 30 orang ini pergi pada Perikatan Nasional, dan daripada 148 ahli-ahli parlimen ini, tolak 30 jadi 118. 118 dia kena ambil 6 lagi. 6 bukan susah benar. Dulu dia dah pergi jumpa GPS GRS, sekarang Sabah pun dah ni tarik 6, dah dia dapat balik, jadi kerajaan 112. Bukan susah benar. Tapi pertama sekali the critical swing adalah 30 orang UMNO punya ahli-ahli parlimen. Dan tuan-tuan bayangkan, dia dah takut sebab dia tak boleh nak jawab komisen rasuah yang dia dapat daripada berlion-lion ni. Bila orang terdesak, tuan-tuan, dan duit banyak lagi lion-lion berkali, so apa akan dia buat, tuan-tuan? Bila pemilihan kita nanti, dia akan, saya tak kata yang orang-orang kita semuanya akan terpengaruh dengan politik wang ini, tidak. Ada orang perjuangan macam saya bertanding, mana ada saya pakai duit? Tanya Abang Anwar Tan, ada masa dulu saya bertanding. Saya tulis buku pasal benda ini. Saya kata antara masalah utama rasuah di Malaysia adalah politik wang. Ada orang kita yang tidak terpengaruh pada duit, tapi saya juga tidak nafikan yang mesti ada punya yang akan. Tuan-tuan setuju tak? Setuju. So bila perkara ini berlaku, maka rosak lagi parti kita, tuan-tuan. So sebab itulah kita kena fikirkan elok-elok masa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Saya terima, saya setuju dengan cadangan daripada Selangor supaya jawatan itu tidak dipertandingkan untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Saya yang awal-awal cakap, Perikatan Nasional nak cakap apa, PPBM nak cakap apa, itu dia punya pasal lah. Dia memanglah tak setuju. Dan saya cakap begini, dan lepas itu ada satu naratif di bawah yang dibawa untuk menaikkan kebencian kepada Presiden dan Timbalan Presiden, yang mengatakan bahawa kita akan pindah perlembagaan supaya jawatan ini tidak dipertandingkan. Saya dah buat kenyataan benda ini dah 3 kali, tuan-tuan. Tok Muhammad Maslan pun dah buat 2 kali. Saya kata kita tak ada rancangan apa-apa untuk pindah perlembagaan supaya jawatan ini tak bertandingkan. Tuan-tuan ingat, saya ingat orang atas Presiden dengan Timbalan Presiden pun dia bukan bodoh. Kalau kita buat begitu, akar umbi semua, tuan-tuan rasa akan jadi apa? Marahlah, betul tak? Marah. Itulah tujuan utama puak-puak yang bawa cerita ini. Cerita ini saya trace bukan daripada dalam. Cerita ini daripada dulu. Kita dah trace dah portal mana yang letupkan cerita ni dulu. Ini daripada orang Muhyiddin, betul bang? Muhyiddin pre-end daripada broker. So dia nak kasih kita marah. Nak kasih kita marah apalah presiden ni dengan timbalan presiden kononnya tamak jawatan lah, nak ini berselindung di balik ini. Itu mereka punya kerja, tuan-tuan. 3 kali saya buat kenyataan, 2 kali Datuk Mat Maslan buat kenyataan, kita tak ada rancangan untuk pindah perlembagaan supaya jawatan ini tidak dipertandingkan. Tidak. UMNO ini paling demokratik. Orang-orang yang tanya itu daripada PPBM, saya nak tanya, presiden dia pun tak ditandingkan. PPBM-nya presiden tanding? PAS-nya presiden tanding? Tak bertanding. Pejuangnya presiden bertanding? Tak bertanding. Kita je yang bertanding. Habis tu yang dia sibuk-sibuk pasal kita bertanding ke tak bertanding tu apa-apa. Dia nak hargakan kita sebab dia nak tukar kerajaan, sebab dia sekarang tengah terkencing dalam seluar sebab takut dia siasat. Itulah dia punya ceritanya. Dia sanggup, bila desperate ni, dia sanggup, tuan-tuan, apa pun dia akan buat nanti. So sebab itu, cuma ada beza, tuan-tuan, dengan jika pindah perlembagaan dengan memang kita mendapat persetujuan secara konsensus untuk tidak dipertandingkan.
Sebab macam situasinya, ada satu situasi iaitu kita bersetuju sama-sama dalam PAU ini, Perhimpunan Agung UMNO, supaya tak payahlah bertanding. Kita tak perlu pindah perlembagaan. Memang tidak ada halangan undang-undang atau peraturan atau perlembagaan untuk menghalang siapa nak masuk borang. Tak ada. Nak masuk, masuklah. Macam dulu ada siapa lawan Tun Mahathir tahun ini, lawan Tun Hussein ada siapa tu? Sulaiman Palestin lawan tahun berapa dulu, dia nak lawan lah, tidak ada halangan. Tapi bila dia lawan, dia maksudnya dia go against atau pergi menentang konsensus yang telah dibuat oleh kita. Kita dah cakap jangan bertanding sebab tak nak politik wang. Awak pula masuk bertanding. Siapa nak undi, dia undilah. Betul. So pada ketika ini, kalau katakan kita semua bersetuju jawatan itu tidak dipertandingkan, maka kita tidak perlu gubal atau pindah perlembagaan. So dia akan jadi kita punya persetujuan masing-masing saja. Tapi itu tidak menghalang siapa nak masuk. Siapa nak masuk, tapi maksudnya dia akan pergi bertentangan dengan konsensus yang kita buat semasa Perhimpunan Agung UMNO. Itu saja tuan-tuan. So kita tidak perlu pindah perlembagaan, tapi kita boleh mencapai persetujuan dalam Perhimpunan Agung. Dan persetujuan ini boleh dicapai dengan usul. Semalam yang saya tahu Selangor bawa ada beberapa negeri yang telah bagi tahu saya. Mereka faham, dia kata kita tak boleh pindah perlembagaan. Saya pun kata betul. Tapi mereka juga faham, tidak salah, sebab saya juga cakap tidak salah untuk sesiapa saja mengusulkan untuk jawatan ini tidak dipertandingkan, sebab kita tahu apa akan berlaku. Dan apabila keadaan ini berlaku tuan-tuan, kita tahu bukan saja dia nak bunuh presiden dengan timbalan presiden, dia nak tukar semua orang-orang dalam parti ini dengan orang-orang dia. Bila dia tukar dengan orang-orang dia, akan memudahkan bila dia bunuh kita nanti, memudahkan untuk dia convert kita semua kepada parti bersatu. Itulah tujuan asal dia, betul. So kalau dia berjaya buat begitu, dalam tempoh 1 penggal 2 penggal ini, tak mustahil kita semua nanti disuruhnya kita pakai baju bunga. Akan tak pakai baju bunga? Geli ya. Betul, akan tegur juga. So saya akan membuat teguran-teguran tuan-tuan. Itu pasal isu ayam dan telur. Dan OPR saya dah tegur. Bayangkan kalau dia sentuh pasal orang Melayu dan Islam. Tuan-tuan rasa macam mana? Naik saya pergi. Dan kita semua sekali tuan-tuan pun akan memberontak. Betul? Yes. Dan DAP tahu ini. Sebab itu dia berhati-hati. Sebab dia tahu UMNO ni ramai akal umbi. Kalau dia buat tertuara, kita pun apa benda we have nothing to lose. Do you have anything to lose anymore? I have nothing to lose anymore. Saya apa ke benda ada? So saya berjuang memang untuk parti kita saja. Itulah kita punya. So the thing is, DAP pun tahu perkara ini. So dia tak buat untuk arah. So bila dia dalam satu kajian dengan kita, dia pun akan berhati-hati. Dulu PPBM dengan PAS ni sibuk sibuk kita bekerjasama dengan DAP sekarang. Dia kata apalah ini, Bapak tu cucuk, tengoklah good luck dengan DAP, good luck. Dulu siapa yang bekerjasama dengan DAP tuan-tuan? Mereka lah. Muhyiddin dengan guling-guling dia kerjasama dengan DAP kan? Dia pergi ke Dataran Merdeka pasal dalam apa bersih ke apa benda semua tu, guling-guling dengan DAP. Siapa yang guling-guling dengan DAP dulu? PAS dengan PPBM lah, Muhyiddin lah, dengan Haji Hadi. Bila dia kerjasama dengan DAP, okey kita kerjasama dengan DAP tak boleh. Macam mana pula tu, betul tak? Apa pula ceritanya? Yes. And dulu bila mereka bekerjasama dengan DAP, dia kena bully, betul kan? Kena bully. Dia marah, dia kena bully. Orang Melayu kena bully masa mereka kerjasama dengan DAP. Kali ni bila kita bekerjasama dengan DAP, saya ingat DAP tak berani bully kita, betul? Yes. Sebab kita ada 3 juta akar umbi, dan lepas tu 30 ahli parlimen kita, bila-bila masa dia, tak payah tunggu 30 ahli parlimen lah. Yang tak jadi ahli parlimen itu lagi macam kita dengan Tok Rahman pun akan bersuara, betul tak? Itulah dia cerita. So mereka lebih berhati-hati. Okey, bayangkan alternatif dia, alternatif senario, kita tak jadi kerajaan, kita di luar kerajaan. Lepas itu PN dengan DAP dengan PH membentuk kerajaan. Kita dah lah 30 orang jadi pembangkang, apa pun benda pun tak ada, dah terlentang, dah cedera parah, dah separuh mampus, betul?
DAP jadi kerajaan dengan Perikatan Nasional, tuan-tuan. Apa jadi? Macam mana jadi nasib orang Melayu, tuan-tuan? Lagi teruk ke lagi bagus? Lagi teruk. Lagi teruk. PAS dia boleh jaga orang-orang Melayu di negeri-negeri dia, betul? Di Kedah, Terengganu dengan Kelantan. Di negeri masa dia jadi kerajaan dulu, di negeri-negeri dia. Tapi apa jadi dengan negeri-negeri yang dia tidak berkuasa? Di Selangor, di Pulau Pinang, di negeri kita ini, di negeri Sembilan, macam mana? Lagi dia buat pasal dekat Kedah, Terengganu dengan Kelantan, lagi orang DAP akan tekan orang-orang Melayu di negeri-negeri kita, betul? Itulah akibat dia. Tapi sekarang bila kita sama-sama dalam kajian perpaduan di dalam dengan PH ini, di mana-mana pun dia tak boleh buat tentu arah. Buat tentu arah, ahli-ahli parlimen kita pun 30 orang ni, mereka amat sensitif dengan sentimen akar umbi. Terutama dengan ucapan-ucapan ketua-ketua penerangan yang di bawah ni, betul? Yang di bahagian-bahagian ini. Tuan-tuan yang paling lantang di bahagian, betul? Tuan-tuan bersuara, kita punya ahli-ahli parlimen pun goyang juga, betul? Yes. Kalau tuan-tuan tak bersuara, tak apa, tunggu saya bersuara. Saya apa ada masalah? Saya tak ada pasal punya, daripada dulu dah 4 tahun setengah, nak dekat 5 tahun dah, saya tak ada apa pun. Kita bersuara juga. 2 tahun saya berjuang lepas 2018, tak ada apa-apa. Tanya Abang Anwar Tan, saya ada apa-apa? Saya ahli biasa je di Sungai Buloh, betul? Lepas tu jadi Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor 2 tahun. Kena pecat pula lah lepas 2 tahun. Berjuang lagi. Tiba-tiba lepas itu okey, dibagi rezeki jadi ahli majlis tertinggi. Lepas tu dapat bertanding di Shah Alam. Bertanding di Shah Alam, kalah. Hari pertama kalah, dah dilantik jadi Ketua Penerangan UMNO Malaysia pula. Sambung lagi, tuan-tuan. So apa ada masalah kita? Saya tak ada masalah. Sebab kita tahu niat kita macam mana. Saya tahu perjuangan saya untuk apa. Saya tahu perjuangan saya sebab saya ni anak UMNO. Daripada kecil saya dalam UMNO. Saya orang miskin, saya bukan orang kaya. Bapa saya dulu bawa lori kerja pasar malam. Siapa yang bantu saya pergi belajar tinggi-tinggi? UMNO lah, betul? So itu perjuangan saya. Bukan perjuangan saya, saya nak jadi Perdana Menteri, saya nak jadi Menteri, saya nak dapat jawatan. Bukan perjuangan saya itu. Saya tak peduli, tuan-tuan. Sebab itu saya belum cuti lagi. Saya kalah pun saya langgar aja, pergi aja berkata-kata. Tuan-tuan pun sama macam itu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tuan-tuan siapa cita-cita nak jadi Perdana Menteri di bawah? Ada? 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 Tak ada? Ada? Tok Soalan ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri? Ada awak? Tok Rahman ada jadi Perdana Menteri? Tak ada. Perjuangan kita bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya berjuang, saya tak kira saya jadi apa. Tapi sebab parti ni, tuan-tuan, tuan-tuan pun sama. Saya berjuang, saya tak tahu saya nak jadi apa. Ini pemilihan tanding, tak tahulah. Menang, kalah, betul bekerja lagi. Itu perjuangan saya. Saya di Sungai Buloh itu lagi. Dulu pun saya lawan. Saya lawan ketua bahagian, saya kalah. Tapi saya bekerja balik. 2 tahun pun berjuang. Apa ada masalah? Sebab saya bukan nak set, aku berjuang dalam UMNO sebab aku nak jadi Perdana Menteri. Itu menjadi masalah, tuan-tuan. Tak boleh. Kita berjuang bukan pasal diri kita sendiri, bukan sebagai cita-cita sendiri. Kita berjuang dalam parti apa nak jadi. Ini semua kuasa Allah SWT, dia yang tentukan. Itu saja perjuangan kita. Sekarang ni, tuan-tuan, masalahnya bila datang pemilihan UMNO ini, maka kita tahu ada orang akan kacau. Datuk Rahman tadi dah sebut, ada orang akan kacau. Sebab dia tahu lepas PRU itu lagi akan ada 2 perkara penting. Satu, secara terus terang saya nak bincang dengan tuan-tuan berkenaan dengan ini. Sebenarnya kalau kita tengok di Rompin itu lagi, tuan-tuan, dan masa PRU 15, kita dah cedera parah dah. Sudah cedera parah dah sebenarnya. Saya hari ni saya nak cakap terus terang lah pada tuan-tuan, we are not in a good shape sebenarnya. Kita dah tinggal 30. So kita sedang cedera parah sekarang, tuan-tuan. Dan apabila kita cedera parah, tiba-tiba musuh kita, dia buat tawaran untuk tolong kita. Kita dah terlentang dah ni, tapi belum mati lagi. So dia nak berdamai. Tiba-tiba musuh kita nak berdamai dengan kita. Tengah kita terlentang, dah separuh mati mungkin.
Tapi ada orang suruh kita pilih lain. Dia kata, baik kita pergi masuk rumah satu lagi, iaitu dengan Perikatan Nasional dengan PPBM. Orang yang khianat kita dulu dan memang kita tahu nak bunuh kita. Kalau kita pergi masuk rumah dia, kita mati ya tuan-tuan. So sekarang pilihan yang ada adalah, adakah kita ingin bekerjasama dengan musuh lama kita dulu yang memang kita tak suka pun, tapi kita dah cedera parah dan terlentang, mereka nak berdamai dan mereka nak tolong kita sekarang dan dia dah tolong pun dia cuman, ataupun kita nak pergi masuk rumah orang yang khianat kita dulu dan memang dia nak bunuh kita pun. So itulah pilihan kita yang ada. Dan mereka selalu sebut pasal DAP. Dia kata DAP ni adalah musuh orang Melayu. Okey, saya tak deny, ikut sejarah memang DAP ni musuh orang Melayu, betul. Tapi sekarang kalau kita mati, UMNO ni mati, kita masuk satu lagi tempat tu, UMNO ni mati, siapa nak perjuangkan orang Melayu tuan-tuan? Siapa nak perjuangkan orang Melayu? Adakah tuan-tuan boleh harap PPBM nak perjuangkan orang Melayu? Tuan-tuan boleh harap PPBM nak perjuangkan orang Melayu? PPBM ditubuhkan untuk bunuh kita, bunuh perjuangan orang Melayu. Dan dulu, kalau tuan-tuan ingat, bila PPBM ni yang ditubuh, bila dia dibentuk kerajaan masa 22 bulan dengan Mahathir, dengan Muhyiddin, semua itu, siapa yang bawa dasar yang paling memberi apa orang kata threat, ancaman kepada orang-orang Melayu di Malaysia ini, iaitu dua perkara tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ISET, tuan-tuan ingat Statut Rom. Dalam sejarah kita, mungkin itu adalah antara salah satu atau dua perkara yang paling memberi ancaman paling besar sekali kepada orang-orang Melayu dan kepada institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia, iaitu ISET dengan Statut Rom. Tuan-tuan ingat tak? Kita bergerak di dataran Merdeka dengan PAS, berjuta-juta orang menentang ISET. Tuan-tuan ingat? Saya tulis buku pasal penentangan terhadap ISET ni dengan PAS. So, sebab itu saya nak tanya orang PAS, sekarang awak kerjasama dengan PPBM, awak tanya dia balik tak pasal apa yang dia buat dulu? Dulu kita tentang mereka-mereka ini, pasal mereka ini ingin merosakkan institusi orang-orang Melayu. Pasal ISET dulu, dia takkan jaga orang Melayu tuan-tuan, dia ditubuh untuk bunuh kita. Kita yang menjaga perjuangan orang Melayu. Kita masuk rumah dia sekarang, dia peduli kepada kita. Kita makin lama makin kecil, lepas tu dia bunuh kita lagi. Itu hari kita bagi masa untuk dia. Saya selalu cakap, saya yang pertama kata, kita kalah antara sebabnya sebab kita tunggu lama sangat untuk bubar parlimen, betul? Kalau kita bubar parlimen selepas Johor atau Melaka, mungkin kita tak jadi seteruk macam ini. Kita bubar setahun lepas PRN Melaka tuan-tuan. Kita bagi masa untuk dia bersedia. Lepas itu kita bagi masa untuk dia kumpul duit, betul? Kenapa tuan-tuan ingat dia tak nak bubar awal-awal? Salah satu sebab, kemungkinan besarnya sebab apa? Sebab mungkin nak tunggu surat setuju terima, betul? Sekarang dia nak suruh masuk rumah dia, kita dah terlentang, dia nak bunuh kita lagi, lepas tu nak potong kepala kita. Nak potong kepala kita, nak gantikan dengan kepala dia. Saya dah explain benda ni kan tuan-tuan, saya dah cakap di Penang, di Kedah, saya dah cakap sama. Awak pergi masuk dengan Perikatan Nasional, nanti bila sekarang kita tengah nak cuba sembuh lah, kita tengah berubat tuan-tuan. Tapi cuba bayangkan, kita masuk rumah itu, dah lah dia potong kepala kita, nak ganti dengan orang dia. Dia tak perjuangkan orang Melayu. Lepas itu, bila kita dah sembuh esok nanti, awak dah boleh bangun sikit daripada terlentang. Dia bagi tahu awak, daripada 120 kawasan awak itu, awak tak boleh bertanding. Dia kata 30 aja boleh. Macam mana ceritanya tuan-tuan? So sebab itu, apakah pilihan yang ada? Kita masuk sana, kita dibunuh, mati. Tapi sekarang musuh kita memang betul DAP. Siapa yang suka DAP? Saya pun punya masalah dengan DAP pasal ideologi dan sebagainya. Saya tulis buku pasal benda ni juga. Saya yang tulis. Saya kata perbezaan ideologi UMNO dengan DAP dalam buku saya, Hala Tuju UMNO dan Orang Melayu Pasca 9 Mei 2018. Kalau tuan-tuan ada baca, dalam tu saya ada explain.
kenapa kita ni ideologically tak compatible dengan DAP, sebab kita perjuangkan integrasi. So memang kita perjuangkan integrasi kaum, mereka perjuangkan asimilasi. Itu tidak compatible pada kita. Saya konsisten cakap itu. Tapi pada ketika ini tiba-tiba sama ada kita nak dibunuh dalam rumah orang itu, atau sekarang musuh kita menghulurkan tangan untuk membantu kita setakat ini, pada ketika ini, sementara kita menyembuhkan diri kita sendiri, tuan-tuan.